Hai pelajar-pelajar, jadi kita akan belajar di sini, kita akan belajar pada hari ini soalan gerak kempur bahagian C, ringkasan. Jadi kita lihat sini. Baca petikan di bawah yang teliti, berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan berpeluk. Jadi tidak melebihi 100 patah perkataan. Jadi kita lihat pemakahannya. 6 markah diberikan dari segi isi, kemudian layar. Jadi ini adalah 15 markah. Jadi 10 markah akan pergi kepada isi dan 5 markah adalah untuk dari segi aspek bahasa. Jadi macam mana nak dapatkan markah yang baik untuk ringkasan? Kalau ringkasan markah yang baik, maksudnya selalunya mereka menggunakan penanda wacana. Contohnya seterus, kemudian walau bagaimanapun. Kemudian mereka menggunakan ayat sendiri. Selalunya apa yang berlaku di sini adalah pelajar salin. Ya, tak tahu buat salin. Yes, kalau saya salin maksudnya tiada kesalahan. Saya akan mendapat 15 markah. Siapa cakap? Kalau kamu salin semua walaupun betul, maka paling penuh maksimal yang kamu dapat adalah separuh, lebih kurang 7 hingga 8 sebab kamu salin. Tukarkannya dan gunakan ayat sendiri dan kamu kena dapatkan isi penting. Okay, jadi kita lihat sini tentang kepentingan berpeluk. Jadi kita boleh lihat di sini, dalam suasana kehidupan di bandar, kebanyakan penduduk tidak suka akan pekerjaan terlalu banyak mengerah tenaga. Mereka lebih suka bekerja di pejabat tanpa mengeluarkan peluk. Sikap ini perlu diabah kerana pakar perubahan telah membuktikan berpeluk amat penting untuk penjagaan kesihatan. Jadi inilah isi penting, betul tak? Iaitu kepentingan berpeluk. Kadang-kadang pelajar tak tahu, mana isi penting ah? Kamu tahu isi penting kalau kamu baca soalan. Soalan tanya apa? Apakah kepentingan peluk? Mengapa peluk penting? 老师没有开麦啊，听不懂啊。Ya, jadi apakah kepentingan berpeluk? Contohnya, saya rasalah lebih kurang ke menjaga kesihatan, membuang toksik, ada apa tu, perkumuhan yang berlaku, mengawal suhu dan sebagainya. Jadi inilah kepentingan berpeluk. Selain itu, berdasarkan sistem biologi tubuh manusia, orang yang saling berpeluk akan memiliki kulit yang lebih bersih. Adakah ini adalah kepentingan? Mempunyai kulit yang bersih. Yalah, betul. Kalau kita berpeluk, kita akan mempunyai kulit yang lebih bersih. Kulit manusia mengalirkan sisa toksik keluar dari badan menjadikan berfungsi sebagai ginjal ketiga dalam tubuh manusia. Ini betul ke salah? Adakah ini adalah isi? Okey, jadi sini kita boleh tulis mungkin mengalirkan sisa toksik. Okey, ini adalah isi, betul tak? Maksudnya membuang toksik lah peluk kerana kulit yang berpeluk akan membuang kotoran. Jadi ini isi membuang kotoran, betul tak? Seorang berpeluk juga dapat mengekalkan keanjangan kulit semula jadi. Ini adalah betul ke tak? Ya, ini adalah isi. Maksudnya kalau kamu berpeluk, kamu akan jadi kulit kamu akan lebih berseri dan cantik. Kamu tahu kan kalau orang tu tidak bersenam. Selalunya orang tidak bersenam, kamu boleh lihat dia pun duduk macam ini. Dan kamu lihat muka dia tak begitu toyang-toyang macam Blackpink. Blackpink siapa? Blackpink Jennie kan? Toyang-toyang. Kadar peluk yang keluar dikawal oleh sel saraf berbahagian otak menjadi input daripada reseptor untuk mengesan suhu. Jadi mengesan suhu ini adalah kepentingan. Ini bukan kepentingan berpeluk. Ini adalah penjelasan. Maksudnya dia nak menjelaskan. Ini kerana bla bla bla. Tapi bukan sebab berpeluk. Berpeluk supaya kita boleh jadi cantik. Kulit yang cantik. Membuang kotoran. Membuang sisa toksik. Menjadi bersih dan sihat. Sudah ada 5 isi. Yang lain semua bukan. Contohnya sini kata berfungsi sebagai ginjal ketiga. Ini bukan kepentingan berpeluk, betul tak?
kita berpeluh penting kerana menjadi ginjal ketiga. Tonyak, question mark. Betul tak? Tak ada kaitan. Jadi salah satu kepentingan adalah menyejukkan badan. Betul tak? Jadi kita akan mengimbangkan suhu. Tak begitu, contohnya apabila kita panaskan, kita akan berpeluh. Okey, jadi saya sudah baca tertua, kemudian contohnya di samping tersebut itu, rembasan peluh dapat mencegah. Okey, kita lihatlah. Oleh sebab itu, tetapi perlu dilakukan di rumah. Saya patut baca lebih lambat. Oleh sebab itu, terapi diamalkan turun-temurun dalam pelbagai budaya di dunia seperti sauna di Finland, Haman Timur Tengah dan Sento di Jepun. Ini adalah isi ke? Bukan. Ini bukan isi. Orang tanya kamu, mengapa peluh penting? Berpeluh penting kerana muka kita akan cantik seperti Jennie di Blackpink. Tapi, kalau kamu cakap, mengapa kita perlu berpeluh? Kita perlu berpeluh kerana dekat Jepun ada Sento. Dekat Finland ada sauna. Dekat Timur Tengah ada apa-apa. Kaum tapat, betul tak? Orang tanya mengapa berpeluh, dia pergi cakap dekat Jepun. Mengapa kita perlu berpeluh? Untuk mencegah penyakit eczema dan jerawat. Jerawat maksudnya pimple. Kalau kamu banyak berpeluh, ada bersenam, exercise, dan muka kamu akan lebih berseri dan tiada jerawat. Jadi tak payah pergi beli SK2 atau SK3, SK4. Cuma anda perlu berpeluh dan anda akan menjadi cantik seperti Blackpink. Seterusnya, Blackpink patut bagi saya duit sebab saya sudah tolong bagi dia banyak iklan banyak kuangkau. Seorang yang bekerja di pejabat dalam jangka masa yang lama. Okey, ni saya cuba tanya pelajar untuk buat. Okey, jadi ada seorang pelajar cakap, berpeluh penting untuk mengurangkan kelatihan. Ya, betul. Kalau kamu tak bersenam, kamu akan setiap kali pergi sekolah macam ini. Kamu kena berpeluh lah. Jangan asyik main game saja atau menonton TVB. Pergi luar dan bersenam. 老师，我们这样子坐着在房间做功课都会流汗。 Yelah.会耶， Saya pun kena buka aircon Sebenarnya tadi saya pergi buka aircon. Hari ini panas sangat. Hari ini adalah 26 Februari pukul 5 petang di Kuala Lumpur. Saya rasa summer, forever summer in Malaysia. Sangat panas. Dan kita patut membuang asid laktik yang terkumpul. Okey, ini pelajar tu cakap saya tak nak tulis, boleh tak? Boleh. Sebab mungkin pelajar tu tidak tahu apa yang dia cakap. Yelah, jadi saya pun tak nak tulis. Okey? Suka kamu. Sebenarnya ini adalah jawapan satu markah. Tapi kalau tak tulis pun tak apalah sebab sudah ada banyak isi. Asid laktik adalah apabila kita bersenam yang banyak, kita akan ada asid dekat tangan, kaki. Sebab tu esok kaki kita sakit. Betul tak? Sebab kita banyak bersenam, esok kaki kita sakit. Sebab ada asid laktik. Ini maksudnya bagus. Maksudnya kamu bersenam, ada kaki kamu sakit. Jangan ingat kaki kamu sakit, maksudnya kamu sudah salah. Kaki kamu sakit, maksudnya kamu banyak bersenam. Adalah baik. Ada dua kaki sakit walaupun ni bahasa Melayu saya terangkan. Satu adalah sakit dari segi otot. Otot cepentong, masa tong. Okey, sakit otot adalah baik. Kalau sakit dari segi sendi adalah tidak baik. Sendi maksudnya apa? Joint pain. Sini atau sini, joint pain. Atau kaki pun ada joint kan. Maksudnya mungkin kasut kamu sudah salah. Kamu terseliur ke. Tak tahulah. Kadang-kadang kasut pakai tak baik pun akan bersalah. Jadi ada dua kamu kena tahu. Satu adalah sakit otot. Very good. It's good for health. Kalau sakit sendi, no. Okey, mungkin kena beli kasut ke, tanya cikgu atau doktor. Mungkin ada benda yang kamu telah buat salah. Jadi, saya ada seorang pelajar kata kepentingan berpeluh adalah mengakibatkan koma dan kematian.
ini bukan kepentingan. Ini adalah contoh atau huraian. Maksudnya berpeluh tidak baik kerana sisa-sisa akan terkumpul. Dan dia patut dinyahkan, kalau tidak, ia akan menyebabkan kematian. Jadi itu adalah macam contoh, bukan kepentingan. Orang tanya mengapa nak berpeluh? Kerana kalau tak perlu, kita akan koma dan kematian. Betul lah, kamu boleh cakap macam tu. Kita nak berpeluh supaya kita tidak mati. Tapi lebih tidak tepat kan kalau saya tanya. Kalau kamu jawab, mengapa kita patut berpeluh? Oh, kita patut berpeluh kerana kita perlu membuangkan sisa toksik. Kita boleh menjadi cantik. Macam tu, itu memang maksud. Oh, mengapa kamu kena berpeluh? Supaya kita tak mati. Apa ini orang tanya tentang berpeluh, kamu kata mati tak mati. Betul tak? Dia macam huraian. Okey, jadi kita boleh katakan contohnya bahan urea boleh disingkirkan daripada tubuh. Ini isi penting. Bahan urea dinyahkan. Dinyahkan maksudnya dikeluarkan, disingkir daripada badan. Jadi sebenarnya ini adalah satu isi lah. Cuma dia tulis dekat dua bahagian berlainan. Jangan takut untuk menggunakan ayat sendiri. Tak payah salin. Wah, kalau dekat sini saya kena salin atas sampai bawah. Tak payah. Tak apa. Guna ayat sendiri. Cuma cakap berpeluh sangat penting untuk membuang sisa bahan urea. Sudah boleh. Guna ayat sendiri. Tak payah guna salin daripada sini. Jangan salin. Dulu saya tahulah, saya pun pelajar, saya pun salin. Tapi sebenarnya tak payah salin. Cuma buat saja, tulis saja. Tidak dinafikan bahawa 没有否认 bahawa banyak sekali kebenaran berpeluh dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya setitik keringat yang mengalir pada kulit bukanlah sesuatu yang remeh dan boleh dibuang begitu saja. Sebaliknya menyimpan pelbagai hikmah tentang kesihatan. Wow, cakap macam apa tau. Dia cakap macam setitik peluh bukan buang saja tau. Setitik peluh itu sangat penting kerana dia ada hikmah untuk kesihatan. 就是对一点那个一点汗对你的健康是很重要。这个是很夸张的。Walao,你要讲到这样吗？ Tapi ini bahasa Melayu lah. Bila kamu cakap macam tu, bahasa Melayu kamu baca cantik kan. Macam kamu cantik seperti bulan, seperti laut, seperti matahari. Macam tu. Jadi terpulanglah ni bahasa samalah macam orang Cina pun sama. Orang Cina ke orang Inggeris. Okey, jadi kita sudah gariskan isi-isi yang penting. Sekarang kita nak tuliskan satu ringkasan. Jadi mungkin satu pelajar boleh bagi saya satu ayat dan kita mulakan dengan pendahuluan. Okey, jadi saya nak tulis tapi tiada tempat nak tulis. Saya tulis dekat atas lah. Jadi saya padamkan perkataan di atas. Isi penting dia adalah kepentingan berpeluh. Okey, jadi sekarang saya nak mulakan dengan ringkasan. Selalunya saya nak mula, pelajar akan tanya, Cikgu, macam mana saya nak buat? Cenyang kai tau ni kewat yang kai tau. Ayo. Senang saja nak tulis macam kamu cakap dengan kawan. Terus mulalah. Tak payah cakap dengan kawan. Macam mana nak buat pendahuluan cenyang kai tau? 讲罢了啦，怎样开头？为什么要想？ Betul tak? Jadi kita lihat dekat sini. Berpeluh amat penting untuk menjaga. Terus mula dengan ringkasan, okey? Jadi kita boleh terus mulakan dengan ringkasan, iaitu kita boleh tulis perpeluhan mana kenapa tak boleh tekan? Perpeluhan adalah sangat penting untuk penjagaan
penjagaan kesihatan. Tahu tak? Jadi dekat sini kamu melihat sesuatu tukar sikit, okey? Berperlu saya tukar kepada sangat. Gunakan perkataan sendiri, tak payah salin. Kemudian isi kedua, siapa nak bantu? Okey, jadi pelajar saya kata berperlu akan membolehkan membayar kuliah yang lebih bersih. Tapi kita gunakan satu penanda wacana. Apakah penanda wacana kita boleh guna? Mungkin kita boleh guna. Kita boleh lihat selain itulah. Jadi saya cuma sini pun sudah ada selain itu. Jadi saya salin saja. Selain itu, apa dah? Berperlu akan apa yang kamu katakan tadi? Itu boleh menyebabkan kulit itu lebih bersih. Okey, berperlu akan menyebabkan kulit lebih okey. Berperlu akan satu memberikanlah, memberikan kulit yang lebih bersih. Okey. Seterusnya, kalau tak tahu pun bina ayat saja. Contohnya, selain itu berperlu akan memberikan kulit yang lebih bersih. Apa ni? Kulit akan mengalirkan sisa toksik. Jadi kita boleh katakan di samping itu apa-apalah tulis apa saja. Di samping itu berperlu akan dapat membuang sisa toksik. Apa lagi? Seterusnya dapat mengerjakan keadaan kulit semula jadi. Okey, apa-apalah terus saja. Seterusnya aktiviti ini saya tak nak guna berperlu lah sebab barangkali kita guna berperlu. Aktiviti ini juga akan mengekalkan keanjalan. Ya, apa? 那个打败怎么是打败呀？ Apa? Dapat? Mana? Oh, sini kesalahan ejaan. Pelajar pun akan tulis kesalahan ejaan. Okey, kemudian apa lagi? Menyejukkan badan dan mengimbangkan suhu murid. Penanda wacana mungkin saya boleh gunakan. Selain itu, seterusnya, apa lagi? Apa lagi yang saya boleh guna? Tambahan pula, berperlu dapat mengimbangkan. Boleh saya tukar ayat lain lah. Berperlu penting untuk menyejukkan. Okey, saya tulis sini lah. Okay. Berperlu penting untuk menyejukkan suhu badan dan apa? Dan mengimbangkan suhu badan. Okeylah, boleh lah. Tambahan pula berperlu akan menyejukkan suhu badan dan saya terus sambung dengan sini. Dan mencegah seseorang individu daripada mendapatkan penyakit eksima dan jerawat. Dan mencegah seseorang daripada menghidapi penyakit eczema. Eczema satu K ya. Eczema mencegah penyakit dan dapat mencegah seseorang daripada menghadapi penyakit eczema. Jerawat juga dapat dikurangkan. Betul tak? Guna ayat sendiri saja, tak payah salin. Okey? Tulis saja, tak apa. Jerawat juga dapat meningkatkan. Kemudian apa? Mengurangkan keletihan. Selanjutnya lah. Apa-apalah. Selanjutnya
perpuluhan akan mengurangkan saya lupa. Akan mengurangkan keletihan dan menyingkirkan bahan urea Okey, ini senang saja, tulis saja. Walaupun saya kata senang, mungkin kamu baca tak senang, tapi tulis saja, okey? Gunakan perkataan sendiri, salah tak apa. Jadi, ini saja saya ajar sampai sini. Sekian, terima kasih.